Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syafazan Johari dan ini Malaysia Memilih. Baiklah, ketika ini berlangsung di Kota Pelancongan Sharm el-Sheikh di Mesir, iaitu COP27 atau COP27, di mana COP27 ini merupakan perbincangan dalam kalangan pemimpin-pemimpin terbesar dunia bagi membincangkan isu-isu berkaitan dengan iklim dan perubahan iklim. Dan isu perubahan iklim ini jugalah, walaupun dibincangkan ribuan batu jauhnya dari lokasi saya berada sekarang, iaitu P98 Gombak ini, ada kaitan yang juga sangat dekat dengan apa yang berlaku sekarang. Apa yang dibincangkan di Sharm el-Sheikh sangat ada kaitannya dengan apa yang berlaku di Gombak ini. Kerana di Gombak inilah merupakan salah satu kawasan utama yang mempunyai risiko kepada bencana alam ataupun kawasan yang berdepan dengan risiko ataupun kemungkinan tinggi berlakunya bencana alam. Seperti ada dua bencana alam yang sering berlaku di kawasan P98 Gombak ini. Pertama, banjir, dan kedua, tanah runtuh. Kalau di belakang ini, mungkin tidak dapat, kita boleh tidak nampak ya. Kita tak dapat nampak disebabkan oleh keadaan hujan yang sangat lebat pada ketika ini, iaitu banjaran Titi Wangsa yang menjadi payung yang memayungi kawasan P98 Gombak ini. Dan inilah kawasan utama sering berlakunya bencana-bencana alam, dan oleh sebabnya demikian, pada pilihan raya umum kali ini kita akan mencari satu solution menerusi penyelesaian politik bagaimana untuk menguruskan keadaan seperti banjir, keadaan seperti gelinciran tanah dan juga keadaan-keadaan lain yang sangat berkaitan dengan masalah alam sekitar. Bagaimana kita memelihara alam sekitar. Kerana apa perkara ini penting? Ini bukan sahaja kita dengan alam, tapi ia juga ada kaitan yang sangat rapat dengan isu perut dan poket. Jadi itu kita akan dalami perkara ini. Kita kaitkan apa yang berlaku di Sharm el-Sheikh Mesir dengan COP27 dan keadaan hujan yang lebat ketika ini di Gombak serta pertemuan 5 penjuru yang berlangsung di Gombak ketika ini. Kerana apa? Kerana ini juga bukan sahaja wet konstituensi yang banjir sentiasa dan hujan sentiasa, tapi juga ia merupakan kawasan panas. 5 penjuru di sini kerana berdepan dengan penyandang Datuk Seri Azmin Ali dari Perikatan Nasional, ialah apa yang kita sebut sebagai anak didik Datuk Seri Azmin Ali, iaitu Datuk Seri Amiruddin Syari, yang juga seorang heavyweight dan juga merupakan seorang menteri besar di negeri paling kaya, paling maju di Malaysia, iaitu Selangor. Kita juga ada pakar dari Barisan Nasional, Datuk Megat Zulkarnain Omardin. Datuk Aziz Jamaluddin Muhammad Tahir juga ada di sini. Beliau merupakan calon dari Gerakan Tanah Air GTA yang tentu sekali di bawah bendera Pejuang, serta seorang calon bebas, Saudara Zulkifli Ahmad. Jadi kita akan bincangkan mengenai penyelesaian politik yang mungkin yang harus dibawakan oleh kelima-lima calon berkaliber tinggi ini di kawasan yang disaster prone ini di P98 Gombak. Tetapi saudara, prone disaster ataupun kerawanan bencana ataupun risiko bencana bukan sahaja berlaku di P98 Gombak, malah berlaku di seluruh negara. Tidak kiralah di negeri-negeri semenanjung maupun di negeri-negeri Sabah dan Sarawak. Rakan tugas saya Hafizi Rosli ada di Terengganu, dan Terengganu juga mengalami masalah yang sangat teruk, sangat hebat, sangat merisaukan. Bukan sahaja berkaitan dengan cuaca, tapi bagaimana manusia yang membuat pembangunan dan merancang pembangunan, tetapi perancangan itu mungkin makan diri, terutama sekali apabila melibatkan hal-hal berkenaan dengan pengurusan banjir, peparitan dan juga hakisan pantai. Hafizi Rosli kini berada di Terengganu dan ada laporannya. Kita terus sahaja bersama dengan Hafizi. Baik, terima kasih rakan tugas dari Pusat Penyiaran Asia Kuala Lumpur. Kita bercakap mengenai isu pemanasan global. Apabila kita bercakap mengenai isu pemanasan global ini, tidak lari daripada kita nak lihat kepada kenaikan suhu di dunia. Dan apakah sebabnya boleh meningkat suhu ini? Kerana kalau kita lihat disebabkan oleh pelepasan gas rumah hijau ataupun gas karbon ini sendiri yang telah pun menyebabkan lapisan ozon semakin menipis, akhirnya bahang cahaya matahari itu kena direct kepada permukaan bumi. Ini menyebabkan
suhu di dunia semakin meningkat pada ketika ini. Pelepasan gas rumah hijau ataupun gas karbon ini adalah disumbang oleh peratusan yang terbesarnya adalah daripada sektor tenaga dan kemudian adalah sektor pengangkutan. Ini kita akan lihat dalam perbincangan kita pada kali ini. Namun kalau di Malaysia ini, kalau kita lihat kepada isu pemanasan global ini, kesannya kita boleh lihat ataupun sudah boleh lihat pada ketika ini. Kita dapat menyaksikan kepada ketidaktentuan cuaca dan sebagainya. Jadi saya telah pun menerima fellow penyelidik daripada Institut Penyelidikan Alam Sekitar Pantai Timur, dan di mana apa yang dikatakan oleh fellow penyelidik berkenaan, terdapat dua kesan yang secara langsung yang dapat kita lihat di dalam negara kita. Pertama adalah peningkatan suhu. Peningkatan suhu ini juga akan menyebabkan pelbagai masalah-masalah rantaian yang lain. Pertama adalah kita melihat kepada ketidaktentuan cuaca, hujan turun dengan tidak bermusimnya, bila-bila masa saja boleh berlaku hujan, dan juga apabila masa boleh berlaku hujan, pastinya ia juga akan menyebabkan risiko banjir. Dan juga kalau pemanasan global ini juga boleh menyebabkan kemarau ataupun suhu yang begitu ekstrim sehingga boleh menyebabkan hutan-hutan terbakar dan sebagainya. Impak kesihatan juga boleh disebabkan ataupun boleh berpunca daripada pemanasan global ini. Begitu juga dengan boleh memberi impak kepada sektor ekonomi. Apabila berlaku bencana alam dan sebagainya, pastinya ekonomi tidak mampu untuk berjalan seperti biasa. Dan impak kedua yang dapat kita saksikan di Malaysia ini susulan daripada pemanasan global ini adalah melihat kepada peningkatan paras air laut dan juga penambahan isi padu air laut itu sendiri. Saya berada di Kuala Nerus di Terengganu ini, kalau dapat saksikan pada ketika ini, walaupun isu peningkatan paras air laut ini ia akan berlaku, tetapi tidaklah begitu drastis sangat. Tapi kita perlu ambil perhatian juga bagaimana kita nak mencegah daripada ia berlaku. Kerana kita tahu di Pantai Timur ini kebanyakan bandar-bandar besarnya adalah di pesisir pantai, iaitu Kota Baru, Kuala Terengganu dan juga Kuantan. Sekiranya berlaku peningkatan paras air laut secara drastik dan juga penambahan isi padu air laut ini, pastinya ia akan menjejaskan bandar-bandar besar ini. Dan tadi kita dah dengar juga sebenarnya saya nak kongsikan dengan anda semua penjelasan daripada Dr. Azimah sendiri, merupakan fellow penyelidik Institut Penyelidikan Alam Sekitar di Pantai Timur ini, bagaimana sebenarnya di Terengganu secara khususnya susulan daripada isu pemanasan global ini yang akan menyebabkan kawasan-kawasan pesisir pantai ini terjejas. Kesan penenggelaman tu dijaga di masa akan datang tu, risiko tu ada. Risiko tu ada. Contoh di kawasan Terengganu sendiri. Sebab macam dekat airport Terengganu, ada sebahagian besar tanah dia adalah reclamation land. Reclaim land. Jadi reclaim land tu yang macam saya kata tadi dekat Cik Hafizi lah. Maksud bila kita reclaim land, kita tambahkan, kita buat penambakan kan. Bila penambakan, kita dah tak ada pantai tau. Jadi bila kita ke laut tu, maksud kita terus pergi ke laut yang dalam. Sebab kita tak ada pantai lagi dah. Jadi kesan dia tu, kenaikan paras laut tu memang akan menenggelamkanlah sebahagian daripada kawasan pesisir pantai tersebut. Ya, Dr. Azimah tadi telah pun menyebut pemanasan global ini akan menyebabkan ataupun impaknya akan dilihat secara terus ataupun secara direct, terutamanya di kawasan-kawasan Pantai Timur. Ditambah pula kita tahu Pantai Timur ini akan berdepan dengan monsun timur laut ataupun musim tengkujuh. Kalau saya dapat saksikan pada ketika ini saya berada di Kuala Nerus ini, anda dapat lihat bagaimana ombak yang begitu besar di belakang saya ini telah pun menyebabkan pelbagai isu lain yang timbul. Antaranya adalah hakisan pantai. Dan ini memaksa kerajaan terpaksa mengeluarkan dana ataupun belanjaan yang besar bagi membina benteng pemecah ombak dan juga benteng batu ini untuk kita pastikan tiada ataupun untuk kita pastikan kurang impaknya kepada pesisir pantai dan tidak berlaku hakisan pantai itu sendiri. Dan Dr. Azimah telah pun menjelaskan beberapa perkara yang perlu dilakukan untuk kita memastikan isu pemanasan global ini dapat kita redakan ataupun dapat kita kurangkan. Pertama adalah melihat kepada kebergantungan kita kepada bahan api fosil dan sebagainya. Kerana ia akan menyebabkan pelepasan gas rumah hijau yang begitu banyak sekali. Dan beliau juga menambah antara perkara yang boleh kita lakukan adalah dengan menggunakan bahan api yang boleh diperbarui seperti tenaga solar dan sebagainya. Kedua adalah melihat kepada isu pembalakan. Sekiranya dapat dikurangkan isu pembalakan di bahagian hulu
sebagai contohnya, ia dapat mengurangkan dari segi insiden atau fenomena kepala air dan juga dapat kita pastikan terdapat banyak kawasan-kawasan tadanan air dan tidaklah akan berlaku pelbagai isu-isu lain alam sekitar dan sebagainya. Itu antara pendekatan-pendekatan yang boleh dilakukan pada ketika ini selain kita semula dan sebagainya. Itu saja yang mungkin dapat saya bawakan dari Kuala Nerus di Terengganu ini, melihat kepada isu pemanasan global dan bagaimana sebenarnya negeri-negeri di Pantai Timur ini menerima impak daripada isu pemanasan global ini. Begitu juga dengan musim tengkujuh yang bakal tiba tidak lama lagi. Silakan rakan tugas di Pusat Penyiaran Asia Kuala Lumpur. Baik, itu tadi laporan dari rakan tugas Hafizi yang berada di Terengganu, dan seperti anda dapat lihat belakang saya ini, hujan masih lagi lebat di P98 Gombak, dan itu sekali kita sangat risaukan ya keadaan di mana saluran air mungkin tersumbat, dan sekiranya itu sumbat air hujan juga akan menyebabkan limpahan banjir kerana limpahan sungai. Kerana sungai yang terdekat di kawasan Gombak, di sekitar pada kawasan Gombak ini baru bulan lepas sahaja dilaporkan berada di kawasan di paras yang berbahaya. Dan sekiranya berlaku banjir, ya banjir itu adalah ramai yang kaitkan bahawa itu adalah takdir Tuhan. Tapi ia boleh dikawal jika ada perancangan. Jika perancangan dibuat dengan jelas dan teliti. Jika kita berfikir panjang, dan ini memerlukan iltizam politik, bukan sekadar buat dan bina. Itu sebab ia juga akan itu sebab iltizam politik ini sangat penting, kerana sekiranya berlaku bencana tuan-tuan, sekiranya berlaku bencana, maka ia memberi kesan langsung kepada perut dan poket rakyat. Kerana apa? Sekiranya rumah anda banjir contohnya, anda tidak dapat keluar untuk mencari rezeki dan sebagainya, dan banyak lagi perkasan rumah yang perlu anda beli semula umpamanya. Tentu sekali ia sangat mempunyai correlation yang sangat direct dengan kos sara hidup. Ya, oleh itu saya bersama dengan rakan saya di sini, beliau merupakan seorang aktivis alam sekitar, saudara Amli Ayat. Saudara, kita nak cuba tegakkan faktanya bahawa disaster ataupun bencana alam sekitar akan memberi kesan kepada kehidupan, termasuklah kesan kepada kos sara hidup. Saudara berpendapat bagaimana? Okey, terima kasih Syafizan. Memang kesan ataupun impak negatif daripada bencana alam sekitar, termasuklah banjir ini, sudah tentu akan memberi kesan kepada kehidupan masyarakat. Sebab itu kita perlu lihat bahawa kesan ataupun masalah alam sekitar sebenarnya bukan masalah alam sekitar semata-mata, tetapi ia merupakan masalah sosial. Ya, banyak orang terpisah. Dia alam sekitar lain, sosial lain. Sebenarnya ia memberi kesan kepada alam sosial, dan juga yang paling penting kalau di kawasan Gombak ni saya rasa ialah masalah ialah isu sara hidup. Ya, apabila banjir berlaku, bukan sahaja ia melimpahi kawasan-kawasan berpenduduk, tetapi ia juga memberi kesan kepada mata pencarian penduduk di sini. Ya. Jadi itu kita nak elak. Kerana kalau kita ikutkan suasana ekonomi ketika ini, baik dalam negara maupun luar negara, suasananya sangat mencabar. Jadi kita nak pastikan bahawa produktiviti kita sentiasa berada di keadaan yang baik dan bagus. Kita tidak, kalau boleh kita nak elak ya sebarang kejadian-kejadian bencana, na'udzubillah, yang boleh memberi kesan kepada produktiviti kita. Bukan itu sahaja, kita juga nak kena tambah baik dari segi bila dah ada contohnya suatu perkara, kita nak kena kena tambah, nak bina ini, nak bina itu, dan itu juga memerlukan kos dan juga modal kan. Jadi kita akan bincang perkara ini dalam blok yang kedua. Kita perlukan rakyat mahukan iltizam politik. Betul. Bukan sekadar berada di manifesto. Manifesto itu yang seperti yang sudah dilancarkan oleh 5 parti ya, termasuk sebentar tadi oleh gabungan parti-parti atau bergabungan rakyat Sarawak GRS di Sabah, GRS di Sabah sudah pun melancarkan partinya manifestonya, dan kita perlu teliti. Tapi 4 parti yang terlebih dahulu yang melancarkan sebelum ini ada juga sedikit sebanyak menyentuh mengenai alam sekitar. Tapi cukupkah itu? Apa iltizam politik yang kita nak? Terutama sekali dari wakil-wakil tempatan dan parti-parti yang ada bukan di sekadar manifesto. Kadang-kadang kita bimbang yang kita khawatir janji tak ditepati lagi. Okey, kita akan berhenti rehat buat yang pertama kali apa kita
di balik nanti kita akan bercakap bagi pelaksanaan, bagaimana kita nak tekan, bagaimana kita nak berikan beban kepada parti-parti politik dan juga ahli-ahli politik yang bertanding di sini untuk ambil tahu cakna mengenai apa saja hal-hal berkaitan dengan alam sekitar dan risiko kepada alam sekitar dan kesannya kepada masyarakat. Yang ke mana? Baik, bertemu lagi dalam Malaysia Milih secara langsung dari Gombak. Okey, hujan sudah pun semakin renyai dan kalau boleh kita lihat di belakang seperti saya katakan, ini adalah banjaran Titi Wangsa dan di kawasan ini jugalah seperti anda dapat lihat ya, hujan masih lagi berlaku dan dikhawatiri sekiranya hujan tidak berhenti akan ada keadaan di mana paras air sungai semakin meningkat dan sebagainya. Kerana ini bukan kali pertama saban tahun, setiap kali boleh saya katakan setahun sekurang-kurangnya sekali ada sahaja kejadian banjir kilat umpamanya di kawasan Parlimen P98 Gombak ini. Dan saya bersama rakan saya sebelah ini, Saudara Amli Ayat yang merupakan seorang aktivis alam sekitar dan beliau juga merupakan pengundi P98. Okey, saudara dah duduk kat sini dah lama. Mengundi juga dah lama di sini ya. Cuma saya rasa usaha untuk memberi tekanan dan juga meletakkan beban kepada calon-calon dan parti-parti yang bertanding di kawasan yang cukup prolifik ini masih kurang, saudara. Walaupun di sini juga ada begitu banyak NGO dan gerakan kemasyarakatan, gerakan aktivis yang bersama-sama dengan pihak berwajib cuba untuk memantau. Contohnya Slope Watch, ya, ini merupakan gerakan massa, gerakan masyarakat. Tetapi apa mungkin kita boleh tambah baik supaya iltizam politik itu wujud, tak kisahlah siapa yang menang, tapi iltizam politik itu wujud oleh calon-calon kita. Saya rasa kita perlu melihat isu-isu ini secara lebih mendalam. Apa yang menyebabkan masalah ini berlaku? Contohnya sampah. Jadi ahli-ahli politik ini patut menumpukan perhatian kepada isu tersebut, sampah. Sebab saya tengok di kawasan Gombak ni sampahnya agak banyak dan dibuang merata-rata dan itu boleh menyebabkan banjir. Parit tertutup, parit tersumbat dan banjir. Inilah punca banjir kilat yang sering berlaku. Ya, kalau kita Google banjir dan Gombak, tiap tahun memang akan ada kes-kes keluar di awal ni. Ya, tambah-tambah dekat sungai ni kan. Kawasan Gombak ni boleh dikatakan kawasan yang kita panggil dalam bahasa Inggerisnya flood prone ataupun kawasan yang sangat sensitif kepada banjir. Sebab apa? Dia berada di kawasan yang rendah. Macam yang disebut tadi, kita ada sebelah ni ada Bukit Tabur dan juga Batu Caves. Jadi bila air hujan turun itu, ia boleh memberi kesan secara tidak langsung ataupun langsung kepada paras air atau paras banjir di kawasan ini. Dan memang kita dulu memang kawasan ni dulu ni memang selalu banjir. Ya? Tapi setelah didalamkan sungai itu, maka kita mendapati banjir itu berkurangan. Namun sampai bila kita nak korek banjir? Itulah korek sungai. Itulah persoalan yang kita ini ya. Seperti saudara katakan tadi, isu pengurusan sampah. Yes. Pengurusan sampah lah yang menyebabkan banjir kilat di kawasan ini. Tapi kita tak boleh nak kaitkan dengan isu kelestarian hidup. Kerana apa? Rakyat hanya fikirkan apa yang mereka terbeban sekarang, iaitu soal perut dan soal poket. Betul. Itu sebab apabila rakyat tidak bersuara mengenai isu pengurusan alam sekitar dengan lebih tegas, dengan lebih kuat, maka ia ibarat dilupakan oleh pembuat-pembuat dasar dan bakal-bakal ataupun potensi calon-calon yang nak jadi pembuat dasar. Saya rasa penekanan itu perlu diberikan kepada peningkatan kesedaran dan penyertaan masyarakat untuk melakukan sesuatu yang baik. Jadi ahli politik dia patut tekankan perkara ini dan juga macam disebut tadi political will ataupun keazaman politik itu harus ada untuk memperbaiki betul-betul. Sebab wakil rakyat tugasnya ialah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lagi satu kajian selidik oleh rakan strategi kami ya. Kita ada beberapa think tank yang bekerjasama rapat dengan Sarawani dan juga rakan-rakan media kami. Di mana kajian menunjukkan bahawa isu berkaitan dengan isu berkaitan dengan alam sekitar ini tidak mendapat begitu banyak tempat di hati rakyat. Ya, rakyat tidak begitu khawatir dan tidak begitu bimbang mengenai isu berkaitan dengan alam sekitar. Malah salah satu research mengatakan bahawa ia berada di tahap 0.5 sahaja daripada tahap kerisauan rakyat yang dalam kalangan responden. Jadi ini mengkhawatirkan saya. Kerana apa? Kerana kita sedar tak sedar bahawa berkaitan antara kos darah hidup menjadi satu
faktor yang sangat dibimbangi rakyat, perkara yang sangat dibimbangi rakyat, juga mempunyai kaitan yang sangat langsung dengan isu alam sekitar. Betul. Itu sebab saya pernah selalu tekankan bahawa sekarang ni apabila kita sebut masalah alam sekitar, sebenarnya ia merupakan masalah sosial, masalah kehidupan. Tapi disebabkan kita buat pemisahan ataupun dikotomi di antara kedua-dua itu, masyarakat hanya tertumpu pada masalah sosial tapi tidak melihat kepada masalah alam sekitar yang sebenarnya menyebabkan masalah sosial. Apa aktivis kita ya? Saya sebagai media yang juga mempunyai peranan tersendiri dalam menyebarluas hal-hal berkaitan dengan ilmu alam sekitar dan kaitannya dengan masyarakat. Saudara-saudara sendiri seorang aktivis tempatan yang juga mengundi di kawasan disaster prone seperti ini, apa yang kita boleh buat? Saya rasa pihak kerajaan dan juga pihak NGO dan mungkin juga pihak-pihak akademik harus bersatu tenaga untuk melahirkan masyarakat ataupun generasi yang lebih prihatin. Sebab itu bila orang sebut masyarakat mampan, sebenarnya bagi saya masyarakat mampan ni masih ramai lagi orang yang blur ataupun kabur. Apa benda masyarakat mampan ni? Ahli akademik pun blur. Kita kena sebut masyarakat yang prihatin. Prihatin terhadap alam sekitar dan seterusnya. Bila kita prihatin terhadap alam sekitar, maka juga kita sebenarnya prihatin kepada masyarakat. Saya juga nak memecahkan dikotomi ini, pengasingan pemikiran, pengasingan cara kita berfikir, our world view terhadap isu sosial dan juga isu alam sekitar. Kerana alam sekitar orang kata it's very scientific, you know, you leave it to the scientists di Universiti Melaya tu umpamanya untuk settlekan benda ni. Tapi tidak, ia akhirnya menjadi isu sosial. Macam mana kita nak memecahkan dikotomi ini? Jadi saya rasa rakyat perlu disedarkan. Contohnya media awan ni mempunyai satu platform yang sangat baik dan mantap untuk menyedarkan masyarakat bahawa bila kita sebut masalah alam sekitar, ia sebenarnya masalah sosial. Dan mungkin juga kalau mungkin dalam 10 tahun nanti bila ada tanah runtuh, orang kata ini masalah sosial, bukan masalah alam sekitar lagi. Seolah alam sekitar ada masalah. Alam sekitar tak ada masalah, dia ikut undang-undang dia. Kalau pokok dicabut, dia runtuh. Itu undang-undang, dia tak ada rasa apa-apa pun. Tapi yang merasakannya ialah kita dan menyebabkan masalah sosial pada kehidupan. Dan kita lihat baik orang kaya maupun miskin, alam sekitar dia tak kenal siapa pun. Sejak berlakunya, ambil contoh ya, satu bencana Highland Towers di Ulu Klang, lebih kurang dalam hampir 30 tahun dulu ya. Dan sejak itu kita sering khawatir bimbang ya, mengenai berlaku lagi bencana serupa di kawasan ini, di kawasan sekitar Ampang dan Gombak ini. Dan saya dapat lihat ya betapa pelibatan masyarakat untuk memastikan bahawa perkara ini tidak berulang dengan adanya aktivis seperti Slope Watch. Ya, masyarakat juga cakna dengan hal ini. Jadi saya rasa saya yakin pelibatan masyarakat untuk memecahkan dikotomi itu semakin ada. Apa yang kita boleh belajar sejak 30 tahun lalu? Saya rasa salah satu perkara yang kita belajar, pertama sekali kita ni selalu belajar selepas bencana itu berlaku. Tapi yang keduanya, yang paling penting, saya lihat penyertaan masyarakat itu semakin baik. Contohnya dia bertiap antarabangsa ataupun kawasan sekitarnya ada anggota-anggota masyarakat yang berkumpul bersama-sama untuk mewujudkan suatu tenaga untuk mengawasi, memantau keadaan di situ. Ya, contohnya mereka pertama sekali mereka panggil pakar geologi bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini dan apa mereka boleh buat. Jadi pakar geologi ini sangat banyak menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat di sana. Contohnya dia beritahu teknik-teknik bagaimana untuk kita melihat ataupun menilai risiko tanah runtuh di kawasan tersebut. Dan saya juga lihat sekarang ni dah ada golongan kumpulan-kumpulan, contohnya Friends of Sungai Klang, yang di bawahnya ada beberapa kelompok di Melawati dan juga di Langat dan juga di Mid Valley. Okey. Di mana mereka memerhatikan konsep sudah pun disebarluas ke seluruh negeri Selangor. Jadi kesedaran sudah ada, tapi kita kena mantapkan lagi. Mantapkan lagi maksudnya bagi saya ialah mantapkan penyertaan individu itu. Apakah yang setiap individu harus buat? Ya, kalau mereka boleh elakkan buang sampah ataupun buang plastik benda dalam benda simple. Tapi kadang-kadang sampah yang kecil itulah yang menyumbat longkang sehingga menyebabkan banjir besar berlaku. Cabut satu beg plastik tu, air semua masuk dan lepas, tak ada banjir. Jadi peranan individu tu yang paling penting. Jangan buang sampah ke tempat yang sesuai. Jadi kalau masyarakat, bagi saya itulah
Saya bila orang tanya saya apakah yang masyarakat di Malaysia boleh buat, yang paling penting you ada satu saja pilihan. Saya kata buang sampah di tempatnya. Jangan buang sampah merata-rata. Kalau kita boleh didik masyarakat Malaysia ke tahap itu dalam masa, saya rasa kita boleh capai 5 tahun kalau kita bermula di peringkat sekolah. Ya, tak perlu mesej panjang-panjang. Setiap hari ingatkan buang sampah di tempatnya. InsyaAllah dalam masa 5 tahun kita akan melihat perubahan. Cakap mengenai buang sampah, ada mantan ahli parlimen yang turun ke kawasan dan buang sampah di tepi pantai dalam usaha untuk menyebar luas, ya, usaha untuk pengurusan sisa pepejal. Ya, saya yakin. Cuma adakah political stunt ataupun political marketing stunt seperti itu berupaya berhasil? Kita perlukan iltizam dan komitmen yang serius, yang ikhlas dari ahli-ahli politik, pemimpin politik kita. Ini soalan yang biasa dikemukakan kepada saya, dan bagi saya bagus, itu satu usaha yang bagus kalau kita nak mengutip sampah dan sebagainya di kawasan pantai, di tepi sungai dan sebagainya. Apa yang lebih penting ialah bagaimana sampah itu berada di situ supaya tidak perlu lagi kita menghabiskan masa untuk kutip sampah. Gotong royong itu bagus, I have no doubt. It's a very good effort, satu usaha yang sangat bagus. Tetapi yang pertama sekali, bagaimana untuk kita mengelakkan sampah itu sampai ke situ. Ya? Jadi itu yang cabaran kita. Dan ini semua memerlukan satu tindakan pembangunan dasar dan polisi, research yang mendalam. Bukan melibatkan research cara saintifik sahaja, tapi melibatkan research culture kita orang Malaysia. Bagaimana kita menghasilkan sampah, bagaimana kita menguruskan sampah, itu adalah culture. Betul. Mentaliti. Ya? Mentaliti itu yang penting. Itu satu. Jadi menggabungkan semua ini, kita perlukan seorang leader yang cukup kuat, cukup berwawasan, cukup beriltizam tinggi dan mempunyai komitmen politik. Dan juga mempunyai pengalaman dalam bidang pendidikan supaya dia boleh menghasilkan satu masyarakat yang berpendidikan tinggi. Tamadun-tamadun besar lahir disebabkan oleh pendidikan, bukan disebabkan oleh undang-undang ataupun penguasaan. Dan tamadun-tamadun juga runtuh disebabkan oleh berlakunya bencana. Yes. Dan sejarah sudah membuktikannya, dan kita tak nak ulangi sejarahnya di Gombak ini. Terima kasih banyak saudara Amir Ayat. Kita berdiskusi mengenai hal berkenaan dengan alam sekitar. Ketika ini berlaku banjir di Gombak. Adakah saudara bimbang berlakunya bencana banjir kilat ketika ini? Saudara sedang bimbang. Rumahnya dekat sini saja. Rumah saya alhamdulillah tak berada di kawasan rendah dan berisiko. Tapi itu perkongsian yang kita, itu analisis yang kita bincangkan, sejak 30 minit yang lalu. Ya, kesan alam sekitar, bagaimana ia memberi kesan terus kepada poket dan juga perut kita, kos sara hidup. Sekian sahaja Malaysia Milih untuk jam ini. Kita akan bersiaran dari semasa ke semasa. Ikuti laporan mengenai PRU 15 di saluran 501 dan asramania.com. Saya Syamzan Johari, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.